Pada malam 5 hari bulan Ogos 2009, lebih kurang pukul 5 pagi, talian kecemasan di Phoenix, Arizona menerima panggilan daripada sebuah gereja mengatakan tong sampah dalam kebakaran. Pihak gereja sebenarnya risau kebakaran tu mungkin akan merebak. So, dorang memerlukan khidmat bomba untuk memadamkan api. Mula-mula tu dorang ingatkan prank je. Ataupun mungkinlah ada orang yang tak berapa jedik membuang putu rokok dekat dalam tong sampah tu. Bomba bergegas ke tempat kejadian dan cuba untuk memadamkan api. Bila semuanya dah settle, api pun dah dipadamkan. Polis pun cubalah cek-cek untuk mengetahui punca kebakaran tu. Cek punya cek. Hoi, terkejut beruk diorang. Bukan punca kebakaran je yang diorang jumpa. Diorang jumpa mayat seorang lelaki. Kalau jumpa seketul je tak apa. Berketul-ketul mat. Ini adalah di antara kes yang tak masuk akal. Memang sesuai sangatlah dengan tema channel ni. Akan ada detail yang agak disturbing. So viewer discretion is advised. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Polis telah dihubungi tentang apa yang diorang jumpa. Polis dengan serta-merta memulakan siasatan. Tugas pertama polis adalah untuk mengenal pasti mangsa. Bukan mudah geng. Dah hampir seluruh badan diterbakar. Jari mangsa juga telah dikerat ataupun dengan sengajanya dicederakan. Tak cukup dengan tu, kesemua gigi mangsa telah dicabut satu persatu. Siasatan awal mendapati kesemua kecederaan tu dialami semasa mangsa masih hidup. Tak ada bukti lain yang ditemui dekat dalam ataupun di sekeliling kawasan tong sampah tu. Dorang hantar pula pegawai forensik untuk bedah siasat. Terdapat kesan tikaman di seluruh badan bangsa geng. 50 kesan tikaman dan kebanyakan kesan luka tu dalam proses untuk sembuh. Bermakna kesemua 50 tikaman tu bukan dilakukan pada masa yang sama tau. Mangsa telah melalui sesi penyiksaan berhari-hari. Dan yang paling tak boleh belak adalah mangsa sebenarnya adalah seorang yang lumpuh. Korang ingat habis kat situ je? Tak geng. Dekat kepala mangsa terdapat kesan hentakan daripada objek tumpul. Bukan satu kot, banyak gila sampaikan tengkorak mangsa retak. Dan yang paling disturbing adalah paku sepanjang 3 inci dipaku di belakang kepala mangsa. Dia ingat Pontianak ke siot? Nak main-main paku kepala orang ni? Gila mat. Bukan sikit punya siksaan. Kena tikam, kena hentak dekat kepala. Siap kena paku kot. Gigi kena cabut, jari pula kena potong. Tetapi korang nak tahu tak apa sebab kematian? Sebab kematian adalah dia dijerut dengan wayar elektrik. Pihak berkuasa Phoenix, Arizona mengatakan ini adalah di antara kes yang paling gruesome dan disturbing yang pernah dorang jumpa. Walaupun susah untuk mengenal pasti mangsa, dorang dapatlah tarik hanya sebahagian daripada cap jari yang belum terbakar. Mangsa adalah seorang OKU yang berumur 46 tahun, bernama Terry Neely. Dia boleh kita kategorikan sebagai separuh lumpuh. Dia boleh berjalan tetapi tak jauh. Berapa langkah je. Dia tinggal di sebuah penempatan orang kurang upaya di Phoenix. Siapa doh yang sanggup bunuh orang lumpuh ni? Dia bukan diseksa biasa-biasa tau geng. Macam penyeksa ni benci gila kot dekat Terry ni. 50 tikaman siot. Polis bergegas ke tempat kediaman Terry di penempatan OKU untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Siapa sebenarnya si Terry ni? Polis telah menyoal siasat semua yang berada dekat dalam fasiliti tu. Nurse, hospice, para doktor dan juga pesakit-pesakit lain. Dorang describe yang Terry ni adalah seorang yang baik. Terry tak pernah menyakiti ataupun berlaku biadab kepada mereka semua yang berada dekat fasiliti tu. Dorang pun macam pelik. Tak ada seorang pun yang rasa dendam atau benci si Terry ni sepanjang dia berada kat situ. Staf dan residen mengatakan yang dorang ingatkan keluarga Terry ni dah ambil dia balik ke rumah. So dorang pun teruskanlah kerja harian dorang tanpa menghiraukan yang si Terry ni hilang selama beberapa hari. Kehidupan Terry di luar pun menimbulkan tanda tanya geng.
Tak ada siapa yang tahu menahu tentang kehidupan personal Terry. Cuma yang polis dapat tahu adalah Terry telah dilihat keluar daripada fasiliti itu berseorangan pada 2 hari bulan Ogos pada lebih kurang pukul 8 malam, 3 hari sebelum mayatnya ditemui. Selain daripada rakaman CCTV itu, tak ada lagi bukti-bukti lain yang dapat menolong polis untuk mengetahui pasal mangsa. Dan lagi satu, semasa mayat mangsa ni dijumpai, kerusi roda tu tak ada berdekatan. So, ada kemungkinan yang pembunuh ni masih menyimpan kerusi roda milik Terry. So, polis percaya kalau diorang jumpa kerusi roda tu, diorang akan jumpa pembunuh. Polis memulakan usaha pencarian di sekitar tempat kejadian. Ke semua tong sampah diorang geledah guys. Setiap jalan lorong belakang diorang terjah. Tapi tak ada satu pembukti yang diorang jumpa yang dapat membantu diorang ni menyelesaikan kes. Nampak macam kes ni akan mengarah kepada cold case dan tersidai dekat dalam bilik rekod. Tetapi, beberapa hari selepas penemuan mayat tu, satu waran tangkap telah dikeluarkan dalam kes yang langsung tak ada kena-mengena dengan kes kematian Terry. 2 orang suspek telah ditangkap atas kesalahan merompak. Seorang lelaki yang bernama Edward McFarlane dan juga seorang wanita yang bernama Angela Simpson. Secara kebetulan, polis dapat tahu pula yang si Angela ni adalah kenalan kepada si Terry. So, polis pun bawa lah si Angela ni masuk ke dalam bilik soal siasat. Dan perkara pertama yang diorang tanya adalah pasal Terry Nelly. Diorang tak tanya pun pasal rompakan tu ke, apa ke. Itu memang dah kantoi dah. Sebab dah ada rakaman CCTV. Diorang tanya pasal Terry sebenarnya nak pancing. Kok-kok lah umpan mengena. Tengok-tengok mengena pula guys. Angela tak berfikir panjang, terus mengaku dialah pembunuh Terry. Siap boleh bangga pula tu. Mula-mula tu polis macam, biar betik Mina ni. Memang susah lah sikit polis nak percaya. Sebab memang gila lah orang tiba-tiba jujur mengaku dia yang membunuh. Kadang-kadang ada kemungkinan yang diorang ni mengaku supaya diorang nampak cool dekat dalam penjara. Yelah, dekat dalam penjara tu macam-macam orang ada. Ada perompak, pencuri, pedo dan pembunuh. Kalau kau masuk dekat dalam tu dengan rekod membunuh, bunuh pula dengan cara yang kejam, so orang tak kacau kau sangat dekat dalam penjara. So, polis cubalah korek lagi. Angela tak ada selindung-selindung guys. Dia bagi tahu je semua detail berkenaan dengan apa yang berlaku. Cara diseksa Terry pun dia bagi tahu satu persatu. Angela mengaku yang telah menyeksa Terry selama 3 hari. Sementara Terry ni diikat di kerusi roda. I took him to my house, walked him down the street. I don't know why the media acts like the couldn't walk. He walked very well. Walked him upstairs, kicked his ass and killed him. Angela meletakkan satu cermin besar di hadapan Terry semasa dia menyeksa Terry. Dia nak Terry tengok satu persatu apa yang si Angela ni buat kepada dia. Angela menggunakan besi alat pembuka tayar untuk memukul kepala Terry berkali-kali. Dia Terry di seluruh tubuhnya. Tetapi luka tu tak dalam. Dia sebenarnya tak nak si Terry ni mati awal. Dia juga telah leher Terry ni, tapi sama juga, luka tu tak dalam sangat. Gila guys. Memang seksa Terry masa tu. Dah lah OKU tau. Dia tak boleh nak melarikan diri pun. Angela mengatakan benda yang disimpan dalam kenangannya adalah apabila dia mencabut gigi Terry ni menggunakan pelayar. What did you do that you would consider torture? Ripped his teeth out. That's my favorite. How'd you do that? With some needle nose pliers. Kind of rip, you know. Masa dia cakap tu, siap senyum kan. Abang Boy rasa Abang Boy tak perlu mention lah satu persatu seksaan yang dilalui oleh Terry. Kan tak pasal-pasal si YouTube ni bagi kad kuning. So basically, selama 3 hari, Terry ni diseksa selama berjam-jam. Dan akhirnya, lepas Angela dah bosan, dia telah leher Terry ni sampai mati. Dia kemudiannya telah anggota tubuh Terry dan membuangnya di dalam tong sampah di belakang gereja dan terus membakarnya. Menurut Angela lagi, dia sebenarnya ada niat untuk bunuh seorang lagi mangsa. Tetapi dia tak ada masa pula. Busy sangat ke? Kerja pun tak ada. Acah-acah tak ada masa. So mesti korang terfikir, apa sebenarnya motif Minah gila ni buat macam tu? Sebelum tu, korang kena tahu dulu background Minah ni. Angela dilahirkan pada 29 November 1975 dan tak banyak yang diketahui pasal zaman dia membesar. Tetapi apa yang polis tahu adalah dia dibesarkan dalam keluarga yang toksik. Dia dan adik-beradiknya telah didera secara mental dan fizikal oleh ayah dan ibunya. Bila dia mencecah umur 15 tahun pula, dia kerap dimasukkan ke dalam ward sakit jiwa. Angela bukan mengidap satu je penyakit mental tau, tetapi banyak gila kot. Antaranya adalah bipolar, sosiopati dan borderline schizophrenic disorder. Korang tahu kan pesakit skizofrenia ni macam mana? Diorang tak boleh nak bezakan antara realiti dan fantasi.
Korang selalu dengar yang jenis dengar-dengar suara lah. Inilah dia. Cuma si Angela ni, dia dekat tengah-tengah. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak betul. Pada lebih kurang masa ni lah, dia telah diserahkan kepada Badan Kebajikan Kanak-Kanak dan dia ditempatkan dekat dalam rumah anak yatim. Dia pernah diambil oleh keluarga angkat beberapa kali, tetapi keluarga angkat dia pun tak tahan dengan perangai si Angela ni. Memang hidup dia membesar keluar masuk hospital dan keluar masuk rumah anak yatim. Bila Angela ni mencecah umur 18 tahun, dia tak cakap banyak guys. Dia terus keluar daripada rumah anak yatim tu dan bekerja dekat jalanan. Dia terpaksa melacurkan dirinya untuk menampung perbelanjaan seharian. Pada masa ni lah dia mula berjinak-jinak dengan dadah. Bukan setakat jadi penagih je. Dalam pada masa yang sama, dia juga adalah pengedar dadah. Time ni lah Angela bertemu dengan Terry Nelly. Terry adalah pelanggan tetapnya, pelanggan dadah dan juga pelanggan servis happy ending. Dua dalam satu siap. Pada hari kehilangan Terry, Angela telah mengajak Terry untuk pergi ke satu rumah kosong dan menjanjikan dua benda kegemaran Terry, iaitu seks dan dadah. Terkial-kiallah si Terry ni dengan kerusi rodanya pergi dekat bangunan yang dijanjikan. Muka senyum lah apa lagi. Padahal dia tak tahu nasib gelap yang bakal terjadi dekat dia. Dekat kejiranan tempat Angela ni tinggal, crime memang benda normal guys. Setakat mencuri, merompak tu memang dah biasa sangat. Boleh dikatakan kebanyakan penduduk dekat situ pernah disumbatkan dekat dalam penjara. Angela siap bangga kot cakap yang kebanyakan ahli keluarganya adalah penghuni tetap penjara. Ini ayat yang Abang Boy tak boleh belah. Angela mengatakannya ramai adik-beradik perempuan masih dekat dalam penjara. Kalaulah dia disumbatkan ke dalam, dia anggap benda tu bukan hukuman pun. Dia anggap benda tu macam family reunion sial. Gila Mina ni. Memang hati kering gila guys. How do you feel about spending the rest of your life in prison? You know, I got a lot of family in prison, and I'm okay with that. I'm okay with that. Yeah. I got many sisters in prison. I can't wait to see them. It's really not that much of a punishment to be sentenced to spend my life with my family. Angela ni hidup melacur. Kadang-kadang ada jugalah pelanggan yang excited sampai tereksiden. Dia melahirkan beberapa orang anak. Tetapi kesemua anak-anaknya diberikan kepada Badan Kebajikan Masyarakat. Satu pun dia tak jaga geng. Nak pergi melawat tu usah cerita lah. Memang lepas tangan macam tu je. Walaupun si Angela ni jujur dalam pengakuannya, dia berhati-hati untuk tidak membongkarkan pasal kehidupan dia personal. Tapi kalau tanya pasal kehidupan jenayah dia, Angela memang tak selindung langsung. Semua dia bagi tahu. So bila ditanyakan motif pembunuhan kejam yang dilakukan ke atas Terry, Angela mengatakan yang Terry layak dibunuh disebabkan Terry adalah pemberi maklumat kepada polis tentang aktiviti jenayah. Menurut Angela, Terry telah mengaku yang dia mempunyai hubungan baik dengan pihak berkuasa dan bertanggungjawab menyumbatkan penjenayah kat dalam penjara. So Terry ni telah mengguguk Angela untuk memberikan servis secara percuma. Kalau tak, Terry akan bagi tahu polis. Bila Angela dengar pasal ni, memang nak kenalah Muhammad OKU ni. Dalam masyarakat yang penuh dengan crime ni, orang yang paling dibenci adalah pemberi maklumat. Dan Angela tersangat-sangatlah benci spesies ni. Angela nak semua masyarakat tahu yang Angela lah yang menamatkan nyawa pemberi maklumat ni. So dia cakap dekat Terry yang dia akan bagi Terry special service pada hari tu dan meminta Terry ni untuk pergi ke sebuah bangunan yang tinggal. Semasa disoal siasat, bila ditanyakan sama ada Angela rasa bersalah atau tidak membunuh Terry, dia cakap nak rasa bersalah sebab apa? Angela, I've seen previous interviews and I've with the police and one of our colleagues talked to you once upon a time. You're very upfront Pretty much. about talking about this killing. Right. You murdered this man. Yes, You tortured him. of course. There is no ambiguity and there is nothing you want to... In court today you said you're not here to pretend to be remorseful. Of course not. Why would I do that? Are you remorseful? Not at all. Why? Why would I be? Well, why did this man deserve to die? You claimed he was a snitch. Well- What proof do you have of that? He told me he was a snitch He told you. on many occasions. Sejurus je yang Terry ni bagi tahu yang dia adalah seorang informer polis, pandangan Angela terus berubah. Sebab sebelum tu Terry hanyalah seorang regular customer. Tetapi selepas Terry bagi tahu pasal benda ni,
Angela menganggap yang Terry memang layak untuk mati. Niat dia bakar mayat Terry pula adalah untuk semua orang tahu inilah jasa dia kepada penduduk setempat. Bila pegawai soal siasat tu bertanyakan kalaulah si Terry ni bukan seorang informer polis, Angela hanya jawab, "Oops, itu je. Oops." Gila betul. You picked the wrong person. And that's what did it to him. That's why you What, the bragging? the bragging Oh, yeah. about putting people in prison. Right. People you knew. No. No, But I don't know any of them. Okay. Do you believe him? Do you think he really was a snitch? Oops, if he wasn't. Sebenarnya Terry ni bukan seorang informer pun. Dia tak kenal pun polis-polis tempatan. Dia nak gebang je sebab dia nak main free. Aduh, tak padan dengan OKU Mamat ni. Daripada dapat main free, terus kena seksa. Berhari-hari pula tu. Tak tahulah nak cakap padan muka ke macam mana. Polis terus ke rumah yang dikatakan tempat kejadian. Dorang temui satu kapet yang telah ditanggalkan daripada lantai dan beberapa botol Clorox. Kat dalam apartmen tu memang kosong guys. Perabot pun tak ada. Angela acah-acah nak bersihkan tempat kejadian. Tapi itulah, memang barai. Kesan tumpukan darah berada dekat mana-mana je. Forensik menggunakan darah tu untuk membuat perbandingan dengan DNA bilik Terry. Dan mereka telah dapat padanan. Pada 22 Mac 2010, Angela Simpson telah mengaku bersalah atas tuduhan membunuh dengan niat dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang diperol. Hakim Paul McMurtry menambahkan hukuman 14 tahun penjara atas kesalahan lain. Menurut statement daripada Angela sendiri, dia sepatutnya menerima hukuman mati atas kesalahannya. Dia dah prepare dah benda tu daripada awal. No, I don't. Why? I should have gotten the death penalty. Did you want the death penalty? No, I prefer to spend my life with my sisters, but yeah, I do believe that would have been justice. Niat dia adalah dia nak jadi macam hero untuk golongan penjenayah seperti dia. Dia nak namanya disebut-sebut oleh semua penjenayah di penempatan tempat dia membesar. Hoi, gila siap perempuan macam ni. Dia tak kisah dia mati ke hidup ke. Angela sendiri mengatakan yang kalau dia tak ditangkap, kemungkinan dia akan melakukan satu lagi pembunuhan kepada seorang lagi informer yang dia kenal. Jarang Abang Boy jumpa kes-kes kejam yang melibatkan wanita sebagai pembunuh. Tetapi bila sekali Abang Boy jumpa, dia punya crime, hoi, disturbing siut. Boleh lawan kes-kes lelaki lain. Angela sampai kesudah langsung tak menunjukkan rasa menyesal ataupun rasa bersalah. Dia bukan bunuh biasa-biasa guys. Dia seksa berhari-hari. Lepas tu dia potong pula tubuh Mamat tu dan buang macam sampah. Mamat tu OKU kot. Abah beliau lah. Angela siap cakap benda yang paling menyesal adalah dia tak boleh menyeksa dengan lebih lama lagi. Itu sahaja. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Abang Boy akan cuba upload setiap hari Selasa dan Jumaat kalau tak ada aral melintang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.